Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizal Zaman, bertemankan rakan setugas Nalaudah. Hari ini, hari Selasa, ada banyak perkara-perkara baru yang perlu anda tahu sebelum anda mulakan hari anda untuk kita bincangkan bersama-sama. Hari ini, sudah pasti tumpuan rakyat Malaysia akan fokus kepada perkembangan COVID-19 mengenai Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat yang telah pun dilanjutkan, dan dalam masa yang sama, keadaan kritikal COVID-19 di Sabah ketika ini. Dan juga satu lagi adalah mengenai perkembangan politik tanah air negara yang menyaksikan suhunya semakin panas, Naila. Tetapi pastinya kita nak mulakan dengan perkembangan COVID-19 dalam negara yang mana kita lihat PKPB telah pun dilanjutkan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor. Sepatutnya dijadualkan tamat hari ini, dan ramai juga yang mengkritik ataupun mempersoalkan kenapa keputusan itu diumumkan agak last minute kerana ramai yang perlu bersiap sedia, mungkin untuk bagaimana untuk menyediakan isu ataupun mereka yang bekerja, mereka yang perlu menyediakan anak mereka dari segi sekolah dan sebagainya. Jadi ada yang dikritik mungkin agak lewat keputusan itu diumumkan, tetapi apapun kita dah tahu sekarang dilanjutkan 14 hari lagi sehingga 9 November depan. Itu yang diumumkan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam. Dan katanya lanjutan itu dibuat berikutan situasi peningkatan kes positif selain penilaian KKM yang mendapati masih terdapat lokasi yang berisiko tinggi bagi penularan COVID-19. Dan penilaian risiko itu telah pun hasil daripada mesyuarat KKM bersama dengan Majlis Keselamatan Negara, dan telah pun melanjutkan PKPB dan SOP masih lagi kekal sama seperti mana yang kita tahu sebelum ini. Tempoh premis-premis perniagaan dibenarkan buka, berapa ramai yang dibenarkan berada dalam kenderaan pada satu-satu masa, berapa ramai yang dibenarkan berada dalam kedai makan ataupun restoran, semua SOP itu masih lagi kekal sama, hanya dilanjutkan tempohnya sehinggalah 9 November depan. Dan ada juga yang mempersoalkan keperluan untuk melanjutkan PKPB ini pastinya mendatangkan kesan yang besar kepada peniaga, terutamanya peniaga kecil, kerana tiada pengguna ataupun pembeli yang keluar rumah dan sebagainya. Tetapi ini sekali lagi kita mengemukakan persoalan untuk seimbangkan antara kepentingan kesihatan dan juga kepentingan ekonomi itu sekali lagi. Dan ini pastinya satu masa yang amat sukar bagi peniaga kecil untuk sekali lagi mengharungi tempoh PKPB ini, Hafizi. Ya, betul tu. Dan sebenarnya apabila PKPB ini dilanjutkan, apa yang perlu kita faham adalah sekiranya kita tiada keperluan penting ataupun perkara-perkara penting yang perlu kita lakukan di luar, kita perlulah sentiasa berada di dalam rumah supaya kita tidak berjumpa dengan ataupun pergi ke tempat-tempat awam yang mempunyai risiko jangkitan COVID-19, kerana sekarang ini boleh dikatakan di seluruh Lembah Kelang mempunyai kes jangkitan COVID-19, dan kita tidak mahukan mencetus satu lagi kluster baru kerana sekarang ini telah pun mencapai 200 kluster kita telah pun kenal pasti, walaupun lebih daripada 100 telah pun ditamatkan, tapi masih lagi terdapat kes-kes kluster baru yang kita fahami. Dan kalau kita lihat perkembangan mengenai angka jangkitan pula semalam, paling tinggi dalam sejarah sejak Malaysia dilanda pandemik COVID-19. Angka itu mencecah 1,240 kes baru dikesan semalam saja dalam tempoh 24 jam, dan jumlah kumulatif sekarang ini adalah 27,805 kes. Kata Tan Sri Dr. Hisham, daripada jumlah itu 2 kes merupakan penularan daripada luar negara, 2 kes import melibatkan daripada Rusia dan juga Ukraine, dan jumlah kes keboleh jangkitan adalah sebanyak 9,744 kes. Dan kata beliau, daripada angka keseluruhan itu, Sabah terus menjadi negeri yang paling besar menyumbang penularan jangkitan sebanyak 927 kes, diikuti dengan Lembah Kelang dengan pertambahan 194 kes. Dan KKM turut menyatakan bahawa terdapat 7 kematian baru direkodkan, menjadikan jumlah keseluruhan kematian adalah sebanyak 236 kes, dan sebanyak 94 kes positif dirawat di ICU, 31 memerlukan bantuan alat pernafasan, dan 691 kes dilaporkan telah pulih sepenuhnya, menjadikan jumlah kumulatif yang telah pun pulih adalah 17,825 kes setakat ini. Dan apa yang kita bimbangkan adalah angka jangkitan melepasi 4 digit, dan apa yang kita gembirakan adalah 691 kes baru, jumlah kes sembuh. Dan kita harapkan bahawa segala infrastruktur dan juga keperluan mengenai sistem kesihatan ataupun untuk menyokong sistem kesihatan kita
dapat kita utamakan sekarang ini, dan kita pasti kerajaan juga perlu melihat kepada dana-dana sedia ada untuk disalurkan kepada negeri-negeri yang paling teruk terjejas seperti di Sabah. Baru-baru ini kita baru saja luluskan beberapa juta dana untuk membantu jangkis penurunan di Sabah, kerana Sabah sekarang ini mencatatkan angka-angka COVID-19 yang agak tinggi kerana negeri itu luas dan terdapat banyak kekangan yang perlu dihadapi oleh KKM, antaranya penggunaan mesin ventilator, penggunaan peralatan kecemasan yang lain, pakaian PPE itu untuk digunakan untuk petugas barisan hadapan, dan ditambah pula dengan keadaan persekitaran di Sabah itu, terutama penduduk di kawasan pendalaman yang baru-baru ini kita lihat juga laporan media menyatakan bahawa ada di antara mereka takut dengan petugas barisan hadapan melarikan diri ketika ujian serangan itu mahu dijalankan kepada mereka, dan perkara-perkara ini yang perlu dihadapi oleh petugas-petugas barisan hadapan di Sabah untuk menangani jangkitan baru kes COVID-19 di negeri bawah bayu itu. Ya, dan kalau kita lihat apa yang dikongsikan daripada pihak berkuasa di sana, Datuk Seri Masidi Manjun, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, katanya sebanyak 532 kes COVID-19 yang dicatatkan di Kota Kinabalu sahaja pada Isnin. Ini menjadikannya yang tertinggi di daerah tersebut sejak penularan COVID-19 bermula, dan daripada kesemua kes itu 439 kes adalah dari kluster penjara Kepayan dan 14 kes daripada saringan bergejala, 4 saringan kendiri, 68 daripada saringan kontak rapat, 4 daripada saringan kemasukan hospital dan 3 daripada saringan sebelum bekerja. Manakala di Tawau pula mencatatkan kes kedua tertinggi dengan 81 kes. Secara keseluruhannya, Sabah menyaksikan peningkatan 927 kes, dan sekali lagi kesemua kematian yang direkodkan semalam adalah di Sabah dengan pesakit yang malangnya terkorban akibat COVID-19 ini yang paling muda direkodkan semalam, saya kira 27 tahun, dan juga tidak menunjukkan sebarang penyakit lain. Sangat membimbangkan. Seperti biasa kita sering menganggap COVID-19 ini menjejaskan mereka yang lebih berusia, tetapi mungkin membimbangkan juga apabila kita lihat pesakit yang muda ada yang direkodkan meninggal dunia akibat COVID-19, dan juga dalam masa yang sama sebelum ini kita juga ada melaporkan seorang bayi perempuan juga maut akibat virus tersebut. Dan sistem kesihatan di Sabah ini yang menjadi pertikaian, tetapi apa yang juga dikongsikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan semalam berhubung dengan penggunaan wad, penggunaan ventilator semalam. Misalnya kesemua hospital merekodkan sebanyak 1,202 lagi wad yang ataupun katil yang disediakan buat pesakit, dan hanya 52% yang digunakan ketika ini. Manakala di ICU pula sebanyak 69% yang digunakan ketika ini, dan penggunaan ventilator masih lagi mereka kata ada ruang lagi untuk digunakan oleh pesakit COVID-19. Ini bercanggah sedikit dengan laporan ataupun pengumuman oleh Masidi Manjun beberapa hari sebelum itu. Katanya ada pesakit COVID-19 di Sabah yang perlu menerima rawatan di rumah kerana di beberapa kawasan tidak cukup wad ataupun bekalan perubatan untuk merawat mereka di hospital. Jadi laporan yang mungkin sedikit berbeza, tetapi kami akan sentiasa cuba mendapat tahu apa sebenarnya situasi on the ground di lapangan di sana. Dan selain daripada COVID-19, Nailah, contohnya seperti di negara Sepanyol tu, yang mana kes-kes jangkitan telah pun mula meningkat di negara Eropah berkenaan, dan kita melihat bahawa katil-katil yang disediakan oleh kepada pesakit COVID-19 ini telah pun berada pada paras yang agak sukar untuk dikawal. Dan apabila perkara ini berlaku, ia membuatkan penyakit-penyakit lain yang terutamanya kritikal, kanser dan sebagainya yang perlu dirawat di hospital juga membuatkan rawatan mereka terpaksa ditangguhkan, dan perkara inilah yang kita bimbangkan berlaku di Sabah, kerana kita tahu hospital-hospital kebanyakannya juga mempunyai pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit lain untuk dirawat juga di hospital, dan apabila hospital dipenuhi dengan pesakit COVID-19 itu, ini membuatkan rawatan-rawatan lain mengenai ataupun rawatan-rawatan lain kepada penyakit lain untuk pesakit yang lain selain daripada COVID-19 itu terpaksa ditangguhkan, dan kita tidak mahukan perkara itu berlaku, dan kita harapkan bahawa segala usaha menangani COVID-19 ini perlu kita tumpukan di negeri bawah bayu itu. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada satu lagi perkara yang mana ini perhatian yang anda boleh berikan sekiranya anda adalah seorang pengusaha perniagaan mikro ataupun PKS itu sendiri, yang mana kalau kita tahu
kerajaan telah pun melaksanakan beberapa dasar dan juga inisiatif melalui prihatin, penjana, pakej rangsangan ekonomi. Sebab kalau kita lihat, HDM menyatakan ataupun mengingatkan peniaga-peniaga mikro yang berada di luar sana, ini juga boleh anda yang berada dalam kawasan PKPB sekarang ini, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Sabah, ingatlah agar segera membuat permohonan mengenai geran khas prihatin selewat-lewatnya pada 31 Oktober 2020. Dan permohonan bantuan kerajaan secara one-off berjumlah RM3,000 ini boleh dibuat dalam talian. Boleh layari www.gkphasil.gov.my dan GKP telah diperkenalkan dalam pakej prihatin PKS tambahan untuk bantu peniaga-peniaga mikro yang terkesan akibat penularan COVID-19. Dan jumlah permohonan GKP sekarang ini telah memanfaatkan 545,000 peniaga mikro di seluruh negara dengan nilai sebanyak 1.63 bilion. Ini adalah penting untuk peniaga-peniaga di luar sana untuk ambil tahu mengenai geran GKP ini. Kerana sejak daripada pandemik COVID-19 ini melanda, apa yang boleh kita perhatikan perubahan yang berlaku di sekitar ibu kota yang sekarang ini tengah PKPB adalah lambakan penjaja yang berada di jalanan. Kalau anda perhatikan di sekitar jalan-jalan telah pun banyak kedai-kedai penjaja telah pun dibuka. Kita faham situasi itu walaupun mereka tidak mempunyai lesen, mereka tidak mempunyai permit perniagaan dan sebagainya, tapi itu adalah keadaan rakyat ketika ini terpaksa buka kedai tepi jalan untuk memastikan bahawa kelangsungan hidup mereka itu berjalan seperti biasa. Makanan dapat disediakan di atas meja untuk isteri dan juga anak-anak mereka. Lihatlah segala keperluan dan mungkin kita boleh juga tolong bantu mereka. Kita boleh pergi ke tepi jalan itu membeli makanan. Kalau harga ayamnya dengan nasi RM6 boleh juga kita sedekah berikan RM7 ataupun RM8 ataupun RM10 mengikut kemampuan anda. Sekarang sebab kalau kita tak jaga kita, siapa lagi akan jaga kita? Betul, ada sebenarnya gerakan ataupun satu kempen yang dijalankan di media sosial #sokong peniaga kecil. Anak-anak muda di Lembah Kelang ini merasakan inilah masanya untuk kita sama-sama bantu rakyat jaga rakyat, dan anda juga boleh menunjukkan sokongan kepada peniaga kecil di sekitar kawasan rumah anda, menunjukkan sokongan bukan sahaja dengan menyokong membeli produk mereka, tetapi dalam masa yang sama boleh bertanya khabar, bercakap bersama mereka, mengetahui bagaimana situasi mereka ketika ini, dan juga anda boleh memuat naik gambar anda membeli produk ataupun makanan mereka dan memuat naik dengan #sokong peniaga kecil. Satu inisiatif yang saya rasa sangat positif. Kita perlu menunjukkan sokongan kita ketika tempoh yang amat perit ini, dan banyak lagi laporan yang kami nak bawakan selepas ini. Malangnya kita perlu ceritakan sedikitlah tentang situasi politik tanah air, tapi kita akan berdirat seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi. Tadi kami bawakan perkembangan COVID-19 dan kini kami nak menyentuh tentang isu-isu politik tanah air yang pastinya anda mesti mengikuti perkembangan setiap hari. Ada saja perkembangannya, sama ada pengumuman baharu ataupun kenyataan yang dikeluarkan daripada parti-parti politik. Mungkin ada yang menukar sedikit pendirian mereka dan ada juga banyak surat-surat ataupun kenyataan palsu yang menular juga. Tetapi kami akan bawakan apa reaksi ahli-ahli politik susulan perkembangan baharu dan juga titah yang di-Pertuan Agong baru-baru ini. Tetapi kita nak lihat dulu apa di muka hadapan berita tempatan, Hafizi. Ya, berita harian hari ini memaparkan buktikan janji utamakan rakyat. Pelbagai pihak tuntut ahli politik buktikan janji mereka utamakan kepentingan dan kebajikan rakyat berbanding agenda peribadi dan kepartian ketika negara berdepan penularan wabak COVID-19. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah juga supaya mengutamakan kesejahteraan rakyat sewajarnya mendorong mereka meredakan pertelingkahan politik. Justru semua parti dan ahli politik kerajaan ataupun pembangkang perlu mengenepikan perbezaan fahaman buat sementara waktu. Dan apa yang dipaparkan oleh berita harian ini sebenarnya adalah kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak, bukan saja pengamal politik. Sekarang ini aktivis masyarakat, pihak awam dan juga swasta, badan-badan peguam, QPEX itu sendiri telah pun mengeluarkan kenyataan untuk menyatakan bahawa ahli politik sekarang perlu buktikan bahawa mereka ini mampu mencapai konsensus ataupun perjanjian
antara kesemua parti yang ada dalam negara ini mengenepikan segala agenda peribadi mereka untuk memastikan bahawa kebajikan rakyat itu dapat ditangani bersama-sama. Tiada ruang untuk pertelingkahan ataupun kedudukan kuasa, siapa yang sokong siapa dan sebagainya itu perlu diketepikan buat sementara waktu ini sementara kita tangani bersama-sama pandemik COVID-19. Dahulu Naila, pada beberapa tahun lepas kita telah pun berjaya mendapatkan sokongan daripada kesemua ahli-ahli politik, kesemuanya bersetuju meluluskan undang-undang ataupun rang undang-undang baharu yang dikuatkuasakan untuk membolehkan undi 18 itu dilaksanakan. Jadi ini adalah masa yang sama juga untuk ahli parlimen sekalian menterjemahkan mereka punya sokongan itu untuk mencerminkan bahawa mereka membawa agenda rakyat yang perlu diangkat yang menjadi keutamaan mereka berbanding segala polemik-polemik politik yang berlaku dalam negara ketika ini, Naila. Kerana kerjasama itu cukup penting untuk kita sama-sama menangani COVID-19. Itu menjadi tema utama pada muka depan New Straits Times, di mana rakyat tidak melihat ataupun tak nak melihat permusuhan politik ini kerana musuh sebenar ketika ini adalah COVID-19. Melihat kepada peningkatan kes, sekali lagi mencatatkan rekod baharu semalam, situasi yang tidak menentu di Sabah itu musuh sebenar bagi seluruh rakyat Malaysia. Sama-sama perlulah berganding bahu dengan ahli parlimen untuk meluluskan Belanjawan 2021 yang dapat bantu Malaysia bangkit semula daripada ketidaktentuan ekonomi dan juga dalam masa yang sama dapat menangani wabak COVID-19 ini. Dan susulan daripada itu, kami juga dapatkan reaksi daripada pelbagai pihak, bukan saja ahli politik tetapi public figures juga dalam masa yang sama senada dengan apa yang disampaikan oleh Berita Harian itu, di mana rakyat ingin melihat kerjasama kerana kita lihat aspek kerjasama ini sebenarnya dah ditonjolkan oleh rakyat sendiri sepanjang wabak COVID-19 sejak gelombang pertama, gelombang kedua sehinggalah kini kita sama-sama menunjukkan kerjasama dalam mematuhi SOP, norma baharu di kawasan-kawasan yang dikenakan PKPB. Jadi mungkin ini berbeza, bukan kepimpinan melalui teladan, tetapi di sini kita lihat rakyat yang mungkin menunjukkan contoh baik apabila kita tunjukkan semangat perpaduan dan juang yang tinggi itu. Seperti mana yang telah pun menjadi titah yang di-Pertuan Agong untuk tidak mengisytiharkan darurat dan dalam masa sama menghentikan politicking, bekerjasama untuk sama-sama menangani COVID-19. Jadi ini juga seruan pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lilam Tai semalam dalam temu bual bersama saya berkongsikan tentang pandangan beliau. Rakyat pada keseluruhannya telah memberi kerjasama yang padu, terutamanya pematuhan SOP untuk membendung COVID-19. Katanya, saya dapat lihat rakyat memang bersedia untuk bersatu demi kepentingan negara dan kesihatan awam. Dan ini kerana perkara yang melibatkan kehidupan dan juga isu berkaitan kesihatan. Jadi kedua-dua aspek itu adalah amat penting. Katanya, sekiranya rakyat pada keseluruhan boleh memahami situasi pandemik ini dan bersatu padu untuk memutuskan rantaian jangkitan, beliau berharap ahli politik juga boleh memberikan kerjasama yang sama. Dan apa yang paling penting juga ditegaskan beliau, bukan saja kerjasama tetapi keikhlasan dan kejujuran daripada semua pihak. Kerana apa yang kita dapatkan semalam adalah reaksi daripada pelbagai ahli politik, parti politik pada semua spektrum, dan apa yang mereka kongsikan adalah inisiatif mereka, minat mereka untuk menunjukkan kerjasama, tetapi itu setakat ini hanya sekadar kenyataan, hanya sekadar kata-kata, tetapi adakah mereka akan walk the talk? Kita akan terus ikuti apa sebenarnya tingkah laku ataupun tindak mereka untuk sama ada betul-betul sampaikan janji mereka itu untuk kerjasama dan hentikan politicking ketika ini. Ya, betul tu. Orang kata dalam bahasa mudah ataupun dalam bahasa pasarnya adalah jangan jual air liur sahaja, lakukan dengan tindakan anda. Seperti yang anda katakan itu perlu diterjemahkan ke dalam bentuk tindakan. Okey, dalam masa yang sama juga semalam kita juga melihat dan juga ramai sebenarnya ahli-ahli parlimen, kepimpinan parti menyuarakan reaksi-reaksi yang positif juga yang kita terima daripada pengamal politik ini, yang mana mereka menyatakan bahawa mereka bersedia untuk memberikan kerjasama untuk sama-sama berjuang menangani pandemik COVID-19, dan kenyataan itu diterjemahkan banyak parti sebenarnya seperti Parti Pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad ini yang menyatakan bahawa pihaknya sanggup bekerjasama untuk semua pihak menangani ancaman wabak COVID-19. Pengasasnya, Dr. Mahathir menjelaskan bahawa pejuang patuh kepada titah yang di-Pertuan Agong, mengingatkan semua ahli politik berhenti segala politicking yang boleh mengganggu kestabilan pemerintah negara. Dan sebagai pemimpin pejuang, kata Tun,
saya ingin menyatakan kesyukuran dan kami menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong telah utamakan kepentingan rakyat membuat keputusan yang bijak terhadap cadangan mengisytiharkan darurat, tidak mengisytiharkan darurat di dalam negara tercinta ini. Dan Ahli Parlimen Langkawi itu menjelaskan rakyat tentunya gembira dengan keputusan yang di-Pertuan Agong itu. Dan perkara yang sama juga berlaku di peringkat parti warisan itu. Apa ceritanya, Lala? Ya, kalau kita lihat mungkin juga senada dengan pemimpin parti politik lain apabila Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal menjunjung kasih titah yang di-Pertuan Agong yang tidak memperkenan pelaksanaan darurat, dan beliau berpendapat titah itu sebagai keputusan yang bijaksana, dan apa yang juga dikatakan adalah warisan sedia memberi kerjasama dalam memastikan pertumbuhan ekonomi negara dan usaha mengekang penularan COVID-19 ditangani. Maka perlu lihat kerangka kerjasama apa perlu dilakukan supaya ekonomi negara kita baik dan apakah langkah kita melakukan dalam menghadapi COVID-19. Dan dalam masa yang sama, menegaskan juga keputusan membubarkan DUN Sabah tidak dapat dielakkan dan dilaksanakan berdasarkan perundangan yang sedia ada yang wujud sekian lama. Jadi ini kita lihat kerjasama ataupun setakat ini mungkin janji ataupun sokongan inisiatif untuk bekerjasama untuk bantu ekonomi negara yang mungkin memberi bayangan juga bagaimana perbahasan ataupun perbincangan mengenai belanjawan 2021 bulan depan itu yang sebenarnya diharapkan orang ramai supaya dapat diluluskan. Tidak menghentikan perbincangan dan perbahasan itu, pastinya itu aspek demokrasi yang sangat penting yang perlu dilakukan, tetapi dalam masa yang sama capai kata sepakat pada penghujungnya supaya kita dapat belanjawan yang boleh mampu bantu ekonomi bangkit semula dan dalam masa yang sama memperuntukkan dana yang mencukupi kepada sistem kesihatan negara. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama juga beberapa parti politik lain seperti UMNO, DAP, PKR juga turut menyatakan sokongan untuk bersedia memberikan kerjasama. Kalau kita lihat UMNO semalam, lewat malam semalam telah pun mengeluarkan satu kenyataan. Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO mengambil keputusan akan terus mendukung Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presidennya Datuk Seri Ahmad Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam kenyataan menyatakan UMNO turut mengekalkan keputusan terdahulu iaitu menjalankan kerjasama tanpa PKR dan juga DAP. Perkara ini boleh kita sebenarnya petikaikan kerana sekarang ini PKR dan juga DAP sedia bekerjasama. Tapi adalah juga syarat-syarat, ialah orang kata DAP dan juga UMNO ini merupakan seteru yang begitu sukar sekali untuk menjadikan hubungan kerjasama. Mereka ini diibaratkan seperti anjing dan juga kucing. Tapi ini adalah masa untuk memastikan bahawa pandemik COVID-19 itu reda, kebajikan rakyat terjaga. Apa kata, walaupun ada persengketaan di antara pemimpin-pemimpin, sama ada ia bersifat politik ataupun bersifat peribadi, kita tahu dahulu banyak sekali cakap-cakap yang telah diutarakan. Adalah mungkin pihak yang terasa, ada pihak yang telah pun menyatakan kebencian dan sebagainya. Tapi itu semua kisah lalu dan sekarang ini kisah 2020 ni banyak sekali perkara yang perlu ditangani. Dan dalam masa yang sama juga kita nak membawakan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, menyatakan bahawa inisiatif rekonsiliasi nasional ataupun agenda perdamaian nasional perlu disegera dilaksanakan untuk menggambling penyertaan semua parti politik bernaung dalam Perikatan Nasional dan juga pembangkang. Katanya parti itu menggesa penambahbaikan prinsip kerjasama berpaksikan nilai penghormatan dan juga konsensus politik. Sama juga yang dinyatakan oleh Ahli Parlimen Seremban Anthony Loke Siu Fook yang menyatakan bahawa satu perjanjian ataupun konsensus boleh dicapai di antara semua parti politik untuk memastikan bahawa semua kerjasama dapat dijalankan dalam keadaan yang baik untuk menjayakan belanjawan 2021 itu, Nailah. Ya, dan ini temu bual saya bersama dengan Anthony Loke semalam menceritakan tentang hasrat DAP untuk menunjukkan kerjasama lagi-lagi berhubung dengan belanjawan 2021. Tetapi apabila saya bertanyakan tentang syarat-syarat kepada kerjasama itu, pastinya setiap parti ada kepentingannya sendiri, tetapi beliau tidak berkongsikan sangat apa syarat-syarat itu, mungkin memerlukan rundingan yang lebih lanjut. Tetapi apa yang ditegaskan,
hasrat untuk kerjasama itu ada, tetapi langkah pertama untuk mengadakan rundingan secara rasmi perlu datang dari Perdana Menteri sendiri. Itu yang ditegaskan beliau kerana Majlis Presiden Pakatan telah memberi persetujuan untuk beliau dan rakan-rakan untuk berunding dan menyatakan pandangan, termasuk juga ada beberapa siri mesyuarat tidak rasmi dan perjumpaan dengan rakan-rakan dari parti lain untuk membincangkan mengenai kerjasama ini. Tetapi apapun, beliau yakin bahawa yang paling penting Perdana Menteri yang perlu mengambil langkah tersebut. Kita boleh duduk, bincang dan cakap, tapi kalau tak ada keinginan politik, tak ada political will dari pihak Perdana Menteri sendiri, maka perkara itu tidak dapat dijalankan. Tetapi ini saya lihat satu langkah pertama yang positif yang dikeluarkan daripada pelbagai parti. Positif. Ya, dan itu juga yang mungkin dikongsikan juga kami dapatkan pandangan daripada pihak Amanah pula. Timbalan Presiden Parti Amanah Negara bersama dengan Astro Awani semalam juga menceritakan tentang reaksi terhadap situasi politik terkini dan katanya bersedia untuk dipanggil dan berkhidmat untuk negara. Itu kongsi Timbalan Presiden Datuk Saloddin Ayub menegaskan beliau dan Blok Pembangkang bersedia dipanggil Perdana Menteri bagi membolehkan kata sepakat dicapai demi kebaikan rakyat dan katanya bersikap objektif. Jika ia demi rakyat dan negara, kami akan sokong lagi-lagi untuk belanjawan 2021 yang akan datang. Ya, betul tu. Dan apa yang kita boleh jangkakan adalah untuk beberapa hari akan datang ini, kerana belanjawan 2021 akan dibentangkan pada 6 November. Parlimen akan mula bersidang pada 3 hari bulan kalau tak salah saya. Dan ini akan membuka kepada satu ruang dan mengisi perbincangan baharu bagaimana untuk meluluskan mencapai kata kesepakat dan kalangan ahli parlimen yang lain. Dan masa hanya tinggal sedikit saja untuk kerajaan dan juga Perdana Menteri Tan Sri Yassin untuk memulakan langkah memanggil parti-parti politik, semua parti-parti politik dalam Malaysia ini untuk memastikan bahawa kejayaan meluluskan bajet 2021 sama juga seperti undi 18 yang kita lakukan sebelum-sebelum ini bersama-sama untuk menangani, dan sudah pasti bajet itu perlu kita adanya pihak berbangkang untuk memastikan bahawa semak dan imbang itu dapat kita lakukan dalam belanjawan 2021 kerana ini melibatkan perang terhadap pandemik COVID-19 yang kita tidak ketahui bilakah ia akan berakhir. Kemungkinan vaksin hanya akan muncul pada pertengahan tahun hadapan. Apapun, kita akan terus bawakan perkembangan terkini politik tanah air dan juga pastinya COVID-19 dalam buletin-buletin Awani seterusnya dan juga di astroawani.com. Dengan itu kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda. Saya Afizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.